Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran. Insya-Allah hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran pertama. Seperti mana yang saya nyatakan di dalam bahagian pengenalan, bahawa di dalam pelajaran ini, kita akan mulakan pelajaran dengan menguasai kata kunci. Di sana terdapat 4 kata kunci teras yang sangat senang, sangat mudah diingat dan sangat mudah bagi khususnya orang Melayu yang biasa dengan perkataan-perkataan yang lazim kita gunakan seharian. InsyaAllah sebentar lagi kita akan melihat kata kunci yang pertama. Kita langsung masuk ke dalam kata kunci yang pertama. Di sana terdapat 4 huruf yang dirangkumkan di dalam satu kata yang dinamakan sebagai kata kunci yang pertama. Jadi diharapkan sahabat-sahabat bukan saja dapat mendengar tetapi dapat mengikut bacaan bersama-sama. Di sana nanti sahabat-sahabat akan mendengar suara latar di belakang ataupun selepas saya selesai membaca. Diharapkan disitulah suara sahabat-sahabat yang belajar bersama-sama saya, insya-Allah. Baik, kita lihat kata kunci yang pertama. Harus diingat bahawa projection ataupun sebutan huruf-huruf jaiyah ini bukan dingangakan mulut itu luas tetapi diprojekkan ke depan. Contohnya saya baca na bukan na, ma bukan ma, sa bukan sa, ya bukan ya. Jangan ngangakan luas mulut itu. Jadi kalau nganga itu dengarnya kemalayuan. InsyaAllah diharap sahabat-sahabat dapat ikut baca bersama-sama setelah saya selesai membaca. Kita akan bacakan daripada kanan ke kiri. Kita mulakan. Nama saya. Nama saya. Sekali lagi. Nama saya. Nama saya. Kita lihat bahagian B. Nama. Nama. Saya. Na, ma, sa, ya. Baik, bagi yang baru pertama kali ingin menguasai huruf-huruf hijaiyah ini, pastikan sahabat-sahabat dapat membayangkan huruf tersebut apabila bagaimana dianya ditulis. Sebagai contoh huruf nun. Harus diingat kita akan belajar huruf peringkat ini dengan diberikan baris fathah. Baris fathah ini namanya baris fathah ataupun baris atas. Asalnya huruf ini sebutannya adalah huruf nun. Tetapi bila diberikan baris atas bunyinya na. Ini huruf mim sebutannya ma. Huruf sin baris atas sa. Dan huruf ya baris atas ya. Baik. Kita baca bersama-sama sekali lagi. Nama saya. Nama saya. Nama. Nama. Saya. Na, ma, sa, ya. Baik. Sahabat-sahabat cuba melakukan latihan mungkin dengan memejamkan mata dan membayangkan huruf nun berbaris atas disebut na, na, na. Jadi kita pejamkan mata dan kita membayangkan bentuk huruf tersebut. Begitu juga huruf mim ataupun diberikan baris atas kita baca ma, bagaimana ia ditulis. Huruf sin 3 rumah ini ataupun 3 gigi. Begitu juga huruf ya. Baik, kita lihat dahulu sambungan bagaimana hurufnya ditulis bila bersambung. Ada huruf hijaiyah ini yang boleh bersambung, ada huruf yang tidak boleh bersambung. Keempat-empat huruf di dalam kata kunci yang pertama ini adalah huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Kita lihat bahagian D. Na, na, na. Baik, sebelum kita meneruskan bacaan, suka saya ingatkan sekali lagi sahabat-sahabat, apabila membaca huruf-huruf yang bersambung, pastikan harakatnya itu betul. Sebagai contoh di sini, hurufnya semua satu harakat. Jadi jangan pula kita baca terputus-putus. Contohnya kita baca na, na, na. Bacaannya mestilah bersambung. Na, na, na. Dan juga harakat dan ataupun tempo pergerakannya itu sama. Kerana di sini semuanya satu harakat. Jangan ada yang kita baca sebagai contoh na 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 ataupun na 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 ataupun na na na.
Jadi ada yang panjang pendek. Itu tidak betul. Kerana semua di sini adalah satu harakat. Jadi harakat ataupun pergerakan temponya itu biarlah sama. Sekali lagi kita lihat. Na, na, na. Ma, ma, ma. Sa, sa, sa. Ya, ya, ya. Lihat huruf nun, bagaimana ditulis bila berada di hadapan, di tengah dan di akhir. Dia tetap kekal dengan satu titik di atas. Begitu juga huruf mim di depan, mim di tengah dan mim di akhir. Sin di depan, sin di tengah dan sin di akhir. Semuanya 3 gigi kita lihat. Dan juga huruf ya di depan, ya di tengah. Dia mempunyai titik 2 di bawah. Bentuknya sama macam nun, rumahnya, tetapi bezanya titik. Kalau nun 1 titik di atas, ya 2 titik di bawah. Bila di akhir, dia kembali seperti asal. Kita lihat dahulu bahagian I. Nama saya. Kita lihat bahagian F. Nama. Kita lihat nun di depan, mim di akhir. Mana. Mim di depan, nun di akhir. Saya. Sin di depan, ya di akhir. Yasa. Ya di depan, sin di akhir. Kita lihat bezanya ya. Ya kalau di depan dia ada titik, di akhir tidak ada titik. Begitu juga sin, dia terus bersambung. Kalau di akhir dia kembali seperti asal ekornya itu. Baik. Kalau sahabat-sahabat lupa contohnya ini huruf apa, kembali kepada kata kuncinya di sini. Kembali pada kata kuncinya di sini. Begitu juga kalau lupa huruf ini huruf apa, tengok balik kuncinya, kita akan jumpa di huruf yang kedua dalam kata kunci ini, iaitu nama saya. Itu kata kunci yang mesti diingat dan dikuasai oleh sahabat-sahabat untuk kita meneruskan pelajaran yang seterusnya. Kita langsungkan dahulu. Lihat bagaimana ianya ditulis. Samana. Beginilah sin di depan, mim di tengah, nun di akhir. Namasa. Nun di depan, mim di tengah dan sin di akhir. Yamana. Ya di depan, mim di tengah dan nun di akhir. Masana. Baik, kita baca sekali lagi. Samana. Namasa. Yamana. Masana. Kita lakukan sekali lagi latihannya bersama-sama daripada awal kata kunci. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Na na na. Ma ma ma. Sa sa sa. Ya ya ya. Sekali lagi. Na na na. Ma ma ma. Sa sa sa. Ya ya ya. Lihat bagian I. Nama saya. Bagian F. Nama. Nama. Mana. Mana. Saya. Saya. Yasa. Yasa. Samana. Samana. Namasa. Namasa. Yamana. Yamana. Masana. Masana. Jadi begitulah diharap sahabat-sahabat dapat melakukan pengulangan, diulang pelajaran sehingga benar-benar kuasai pelajaran ini, barulah masuk kepada pelajaran seterusnya. Itulah nasihat saya, jangan masuk kepada pelajaran yang seterusnya sehingga sahabat benar-benar menguasai pelajaran yang sedang sahabat-sahabat semua pelajari. Begitulah bila masuk ke pelajaran kedua, kuasai pelajaran kedua, barulah masuk ke pelajaran ketiga. Jangan diloncat-loncat ataupun dilompat-lompat pelajaran.
untuk memberikan impak pelajaran yang lebih berkesan. Mulakan daripada asas pelajaran pertama ini, dah boleh kuasai, baru masuk pelajaran kedua dan seterusnya. InsyaAllah kita akan berjumpa di pelajaran yang seterusnya selepas ini. Jadi diharapkan sahabat melakukan pengulangan pelajaran ini sebelum masuk ke pelajaran yang seterusnya. Kita berjumpa pada pelajaran yang akan datang. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Berjumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.